Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Amma ba'du, yang kita muliakan saudara pengurusi majlis kita pada tengah hari ini, yang kita kasihi seluruh sah kepimpinan di Jawatankuasa Kurau, Pelda, kalian yang hadir, yang menjadi penganjur, hadirin hadirat terutama Allah semua, kita ucapkan syukur banyak-banyak kepada Allah. Selalu Allah izinkan kita berada dalam majlis yang baik. Alhamdulillah, sekali lagi kita pada petang ini diizinkan Allah berada di Dewan Banquet Pelda Kuala Lumpur ini yang begini indah. Dalam satu majlis ilmu, mudah-mudahan diberkati, mudah-mudahan dirahmati. Semoga apa yang kita lakukan ini dikira amal soleh yang akan ditulis dalam buku amal kita, yang insya-Allah memberi kebaikan bagi hidup kita dalam dunia dan menjadi modal kemenangan pada hari kita dibawa beramai-ramai bertemu dengan Allah di padang mahsyar nanti insya-Allah. Jadi setelah maklum, slot kita pada petang ini menjawab soalan yang ada di tangan saya ini, ada lebih kurang 55 soalan. Ni kali pertama lah satu jabatan yang cetok comel lagu ni. Kali pertama ni. 20 tahun jawab soalan ni kali pertama. Kalau cetok beginilah, ada lagi lawa lagi. Tapi kalau buat begini, ni jabatan pertama lah Pelda Kuala Lumpur. Tahniah. Kredit lah bagi yang berusaha ni. Sebab memudahkan kira cara. Baik, kita terus kepada soalan. Dengar baik-baik soalan. Bila kita faham soalan, kita insya-Allah akan faham jawapan. Cuma apabila 55 soalan, kita jawab secara ringkas. Kalau kita jawab panjang lebar macam Dr. Zulkifli jawab tu, kita akan selesai pada petang Hari Raya Haji. Soalan yang pertama daripada Abu Hurairah. Beliau berkata, aku dengar Nabi SAW bersabda, umatku akan ditipu penyakit yang pernah menimpa umatku dulu. Sahabat bertanya, apakah penyakit itu yang pernah menimpa umat terdulu itu? Nabi kata, penyakit itu ialah banyak suka, terlalu mewah, kumpul harta sebanyak mungkin, menipu dalam berebut harta benda, suka marah, deki-deki, berlaku zalim sama sendiri. Soalannya, bagaimana kita boleh menghindari penyakit-penyakit ini? Bagaimana pula kita berhadapan dengan manusia yang dengki-mendengki dan suka menjatuhkan orang lain? Sebelum meeting kabur lain, dalam meeting kabur lain. Biarlah dia bertanya dah. Baik. Nabi SAW banyak sebenarnya meninggalkan wasiat atau pesanan tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman ataupun pesanan-pesanan kepada kita supaya kita ambil iktibar dan pegang ingatan-ingatan itu. Jadi ada hadis yang menyebut umat aku akhir zaman ini, di antaranya lah, dia ada penyakit. Penyakitnya namanya wahang. Penyakitnya namanya hubul jah. Penyakitnya hubul syah. Dan banyak lagi. Yang pertamanya kasih kepada dunia, takut kepada mati. Yang keduanya berat, hubul jah, suka mencari populariti, berebut nak jadi hebat. Gila viral, macam-macam lah, macam-macam peseng. Itu semua tu benda yang sama saja. Semua penyakit-penyakit yang Nabi sebut ni sebenarnya daripada hati. Hati ni masalah. Ada masalah. Kalau tayar kepeh, tak ada masalah lah. Kita mudah nak settle kereta kita. Kalau exhaust bocor, benda mudah. Tapi kalau masalah dalam enjin, dah lama. Sebab tu Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia kupas tentang hati saja satu jilid. Tentang yang lain, masalah pendek-pendek je. Kerana kompleks hati kita ni. Kalau kita belajar doktor, kita nak belajar dari doktor kulit sekejap je. Doktor gigi sekejap je. Doktor hidung sekejap je. Tapi doktor jantung, masalah. Kerana sulit. Banyak wayar. Kerana itu banyaklah pesanan-pesanan supaya kita bersihkan hati. Datang Nabi ni dibawa pesanan daripada Allah.
Dia tahu kita ini akan terdedah dengan fitnah. Fitnah harta benda, fitnah pangkat. Nah, fitnah apa benda ni, berebut macam-macam lah. Allah sebut dalam Quran, qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang membersihkan hatinya dan rugi sungguh orang yang biarkan hatinya tidak bersih. Bersih itu daripada apa? Kalau kata baju kita daripada kotoran. Tapi kalau hati kita daripada sifat mazmumah. Sifat mazmum maknanya sifat yang dicela oleh syarak. Ataupun sifat yang dibenci oleh Allah. Antaranya kasih kepada dunia. Hubbud dunia, kasih. Bila kita kasih kepada dunia, kita akan ambil hak orang lain untuk dapatkan dunia bagi kita. Orang yang mencari dunia, tidak semua kasih kepada dunia. Dia cari dunia kerana sebagai bekal nafkah, kehidupan. Itu bukan kasih kepada dunia. Tapi kalau dia sudah jatuh penyakit kasih pada dunia, dia akan rebut dunia sebanyak mungkin. Sehingga kan dia menggunakan orang lain. Tujuannya untuk dunia semata-mata. Atas jalan agama, atas jalan apa pun, matlamatnya dunia. Itulah yang paling penting, bersih hati. Tujuan kita hidup di dunia, ad-dunia mazra'atul akhirah. Kalau faham itu sehat. Dunia ini tempat kita bercucuk tanam, iaitu melakukan amal, yang buah-buahnya itu dikutip di akhirat. Sebab tu kadang-kadang orang ni naik pangkat, orang ni sakit hati. Orang ni tukar kereta baru, Honda City, orang ni pula sakit hati. Dia semuanya daripada hati. Daripada 7 anggota manusia yang banyak sekali masuk neraka, hati. Hatinya. Jadi lagu mana? Yang pertama sekali, kalau kita ada kasih kepada dunia, kita kena ingat. Kita ini yang senang-senang, yang sudah dapat. Kita belum dapat. Yang sudah dapat, contoh. Dia sudah dapat rumah yang hebat dan sebagainya. Semua tak bawa. Tak bawa. Saya pergi di rumah, saya pergi di Jalan Duta, tengok rumah 29 juta. Pergi di Sri Harta Emas, rumah saja 40 juta. Tapi tuan dia tanam di belakang tu je. 2 batu nisan. Tak bawa. Kita nak pergi ke Seri Damansara tu, penthouse tu, tanya driver dia, tak, ni 27 juta Ustaz. Orang tu 32 juta. Itu pergi kat Gateri, tengah buat. Semua tu 4.8 juta. Kita nak beli kita gurau. Orang beli belaka dah. Padahal baru naik tiang. Tapi apa yang mereka bawa bila mati, tak bawa apa. Lepas tu kena ingatlah, mu nak dengki kat orang, dengkilah. Mu punya pasal. Mu nak berebut dunia, mu kena ingat. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, man dakhalal qabra bila zadin faka'annahu dakhalal bahra bila sapinah. Barang siapa diusung nanti masuk ke dalam kubur, tidak ada amal saleh. Yang ada ke dunia ni. Yang ada harta benda dia banyak. Maka seolah-olah dia terjun ke dalam laut, tidak ada jaket keselamatan. Air 200 meter terjun. Begitulah lemas. Nanti awak duduk di alam barzakh. Lalulah kita amalkan zikir untuk bersihkan hati dan jangan saling berneki. Walaupun orang ni kita sakit hati 20 tahun dah, bila kita dengar dia dapat satu nikmat, contoh naik pangkat, beli kenderaan baru dan sebagainya, musuh kita ni, kita jawab cepat, alhamdulillah. Itulah obat dia. Faham? Soalan seterusnya. Apakah hukum menggunakan HP selepas azan kedua hari Jumaat? Contoh WhatsApp, jual beli online. Apakah termasuk dalam urusan jual beli? Adakah ia menjejaskan pahala solat Jumaat? Baik. Lepas orang azan dah, dia masih lagi menggunakan handphone. Boleh atau tidak? Jawabnya, yang dilarang beri tumpuan selain daripada mendengar khutbah ialah orang yang wajib hadir Jumaat. Adapun orang tak wajib solat Jumaat, tidak ada larangan. Contoh orang tak wajib solat Jumaat, orang puang. Orang azan ke, orang duduk baca khutbah ke, orang perempuan boleh berjual beli. Bukan kata nak jual tudung, nak jual kapal pun boleh. Yang dilarang jual beli ialah orang yang wajib datang Jumaat. Sama ada dia baru masih ada di rumah dia, atau dalam perjalanan, atau sudah ada di masjid, haram jual beli. Dan bukan urusan jual beli saja. Segala urusan lain yang menyibukkan akal kita
daripada memberi tumpuan kepada khutbah juga dilarang. Cuma dalam Quran kata wazarul bai', tinggalkan jual beli, kerana jual beli itulah yang banyak yang melarakan umat-umat terdahulu. Faham? Maka qiyas dengan jual beli, duk main Facebook lagi. Orang duk baca khutbah. Hadirin Jumaat sekalian. Dia duk layang Facebook lagi. Nah, Allah sebut dalam Quran, fastami'ulah. Hendaklah kamu berusaha untuk mendengar. Allah tak kata fasma'u. Kalau fasma'u maknanya dengarlah. Dengarlah, tak dengar sudah. Tapi kalau fastami'ulah ada istaf maknanya. Ada sin di situ. Nah, maksudnya hendaklah kamu sengaja beri tumpuan. Usahakanlah supaya dengar. Maka siapa yang lara dengan handphone dia, atau dengan WhatsApp dia, dengan Facebook dia, walaupun sembahyang jemaat dia sah, dia tak dapat fadilat dengar khutbah. Kemudian dia tak dapat satu lagi janji besar. Nabi kata barang siapa yang tunaikan 7 syarat, maka Allah ampunkan dosanya sampai jemaat depan. Iaitu pergi awal, bangun mandi jemaat, memakai pakaian yang cantik, mengenakan haruman, pergi awal, berjalan dengan tenang, sampai di masjid, menunaikan solat sunat, kemudian tidak melangkah belakang orang, mendengar Jumaat khutbah. Nah, makanya cukup 7 syarat ini, Allah ampunkan dosanya sampai Jumaat yang hadapan. Jadi yang duk main handphone tu, lara tu, dia hanya sah solat Jumaat sahaja. Tak dapat kelebihan, tak dapat ampun dosa tadi. Soalan seterusnya. Masa kita kecek-kecek dulu, umur 10 tahun, kita rajin kat curi kat kedai rucik. Tokai kedai tu dah mati dah. Adakah perlu kita bayar balik pada anak dia atau sedekah pada masjid saja? Dengan anggaran nilai yang dia ambil dulu. Baik, bagus soalan ni. Dia kata masa dia kecek-kecek dulu, dia curi kedai rucik kat rumah dia. Kapung lah, tak kira lah mana tak. Budak-budak. Tak pelik. Yang pelik ayah dia curi. Nah, budak-budak kan. Dia ambil cekelah 2-3 butir, tambah buat lebih sutir. Gitulah. Nah, baik. Apakah hukumnya kanak-kanak mencuri? Hukumnya tidak haram. Maksudnya tidak haram ini tidak ditulis berdosa. Kerana Nabi sebut dalam hadis, Rufi'al qalam an salasin anis sabiyyi hatta yahtalima. Wa fi riwayatin hatta yablugha. Tidak ditulis dosa 3 golongan kalau mereka buat. Yang pertama, tidak ditulis dari kanak-kanak. Kalau mereka buat perkara dosa. Kalau orang bukan kanak-kanak buat dosa, ditulis. Tapi kalau kanak-kanak tidak ditulis. Walaupun benda itu haram pada syariat. Contoh mencuri. Mencuri haram pada syariat. Tapi budak tu curi, bukan kata sekeping biskut, 2 tong biskut buat lari. Tidak ditulis berdosa. Kenapa? Kerana belum lagi mukallaf. Sampai bila tak tulis? Hatta yablugha, sampai budak ini baligh. Maknanya bila sudah baligh, baru ditulis. Bukan tulis yang dulu curi tu, yang baru ni. Dulu mencuri banyak mana pun tak tulis. Sekarang sudah baligh hari ni. Mencuri 1, dosa 1. Curi 2, dosa 2. Itu maksudnya. Baik, selesai masalah dosa. Walaupun tidak ditulis dosa, tetapi wajib dibayar balik atau dikembalikan harta yang diambil. Contohnya ibu bapa dia tahu anak dia pergi curi coklat kedai rucik, wajib ibu bapa dia suruh hantar balik. Kalau anak dia sudah makan, wajib bayar. Kalau tak bayar, berdosa. Dan dikira berhutang sampai mati. Baik. Sekarang dah dia besar dah, kerja Pelda dah. dia teringat cerita lama. Curi kedai rucik. Jadi dia telefon mak dia kata tokai mati dah. Keju awak curi dulu mati. Lagu mana kira? Jadi bolehkah kita pergi bayar? Contohnya RM10 ni lah. Contoh. Adakah RM10 itu kita kena pergi bayar kepada anak-anak tuang kedai yang mati tu? Atau pergi beri sedekah di masjid? Jawabnya wajib dikembalikan kepada waris si mati. Siapa yang pergi sedekah di masjid, haram. Ramai orang salah faham. Dia pergi, walaupun waris dia ada, dia tak kembalikan. Dia pergi sedekah di masjid.
Dia kata kawan dia kata memang zakah kat masjid. Kawan awak tu mufti mana? Dia tak mufti, dia set-set TikTok je. Faham? Ini masalah. Ikut ke kawan-kawan, ikut kawan Facebook, ikut kawan TikTok, semua semua. Sekarang kita tengok orang jahil pandai dari mufti. Betul tak? Mufti pun dia boleh kondeng, ulama pun dia kondeng. Nah, jadi kalau kita nak dapat kesesatan, ikut buat-buat ni. Nah, jangan. Wajib beri kepada waris. Dulu dia curi contoh. Dia ingat. Dia curi motor pakcik ni. Faham? Sekarang dia dah menyesal. Dia nak bayar. Nilainya lebih kurang 3,000 nilai sekarang. Jangan bagi masjid. Haram. Tak sah. Mungkin beri pada warisnya. Faham? Cari mana anak dia. Ni anak dia. Ni isteri dia. Kena beri. Dan beri maklumkan ini harta. Dimati. Jadi faraid. Faham lagi? Kalau benda tu masih ada, wajib pulang. Kalau benda tu sudah binasa atau kita makan dah, wajib bayar harga. Dia lagu tu. Walaupun kita curi lama dah. Lama dah curi tu. Zaman Alfonso di Albuquerque meja snooker itu. Faham? 1511 dia curi. Sekarang dah 500 tahun. Wajib juga bayar. Kena hati-hati. Harta orang. Kemudian adakah bila kita bayar dah kepada waris terlepas daripada dosa? Belum. Awak kena minta maaf dengan si mati di padang mahsyar nanti. Faham? Soalan seterusnya. Saya ada jiran, dia ni ada 2 orang anak dara. Selalu tak tutup pintu. Bila saya buka pintu pagar, saya nampak anak dia. Comel. Apa perlu saya buat? Ada kerja dia ni. Baik. Jiran dia sebelah rumah selalu buka tingkap. Dan bila dia masuk pagar, dia akan nampak lah. Duduk kat tingkap. 2 beradik comel-comel. Faham? Tingkap lek ni seorang, tingkap lek ni seorang. Sengih biar tingkap. Dia pun tengok comel, berkenan. Kalau berkenan, minta je lah. Benda mudah. Islam mudah. Ad-dinu yusrun. Islam agama mudah. Mu kenang hak mana? Kita kenang hak tingkap belah nu. Hak tingkap saya ni sama besar dengan tingkap. Hak nu okey sikit. Kenang hak nu. Kenang hak nu pergi khabar. Mak dia balik ke dia. Assalamualaikum mak cik. Saya ni sebelah rumah jiran mak cik. Ya dah ya. Betul dah. Ada gua ni cerita. Saya ni ginilah. Saya tak ada isteri lagi. Jadi saya minat nak ambil anak mak cik ni sebagai isteri saya. Kalau suka nanti bawa pak saya datang dari kampung untuk astang meminang. Jujur, tak ada orang marah. Betul tak? Itu mudahnya Islam. Kalau ada jodoh, anak makcik pun tak ada orang lagi. Kan mudah. Betul tak? Kalau dah tunang orang, mak dia pun cakap lah. Minta maaf lah orang pasal dua-dua ni tunang orang dah. Ambil makcik lah, makcik janda dah. Ambil boleh makcik. Soalan seterusnya. Saya dah janji dengan AJK Surau, Ustaz nak bagi soalan masa ceramah. Tapi saya tak bagi soalan. Saya kena bayar dam tak? Ada orang kirim satu soalan, nanti Ustaz mari mau bagi soalan ni. Dia tak bagi soalan tu. Faham? Adakah kena bayar dam? Mazhab mana pula bayar dam tak? Tak tahu soalan, biarlah dah. Orang kata soalan bodoh tak? Memanglah dia bodoh. Mungkin soalan jadi bodoh. Tapi jangan malu, biar soalan bodoh pun. Sebab lepas kita dah hantar soalan bodoh, lepas tu kita tak akan bodoh lagi. Betul tak? Tapi kadang-kadang syaitan jahat. Dia kata, Syekh, mu jangan hantar soalan ni. Kira-kira orang kata mu bodoh. Kita pun tak hantar, sampai ke mati bodoh. Faham lagi? Betul tak? Dia tengok keadaan. Kalau soalan itu memang tak patut dihantar, molek dia buang. Bakar je. Bab saya ni dalam bab jawab soalan, kadang-kadang ada terlepas soalan mengarut. Laga-lagakan orang, begitu begini dan sebagainya. Tak, kalau daripada di masjid, soalannya nak jatuhkan imam. Hak dia ni. nak keneng ke pengerusi. Soalan daripada pengerusi, nak hantam jemaah. Macam-macam peseng. Lagi hak pelik, lagi politik lah. Kadang-kadang kita suruh tapih. Mengarut. Baik. Tengok keadaan lah. Tengok keadaan. Kalau benda tu tak patut, kita sengaja
maka takut-takut kita ini menyembunyikan, takut orang dapat pengetahuan yang benar. Tak boleh. Ada soalan yang baik, hantar saja. Soalan seterusnya. Rumah saya ada kolah kecil yang sering digunakan untuk mandi biasa. Soalannya, bolehkah saya mandi wajib menggunakan air takungan yang tidak cukup 2 kolah? Dia kata rumah dia ada kolah lah. Untuk mandi biasa lah. Bukan jenis masuk dalam kolah. Nah, rumah orang biasa-biasa. Kalau rumah orang luar biasa, ada kolam. Nah, kalau kita lalu kat Jalan Duta tu, rumah dia kita nampak ada payung. Lalu sebuah ada payung. Lalu sebuah ada payung. Maksudnya apa ada payung tu? Ada pool. Ada kolam renang, betul tak? Tapi kalau dulu kat rumah kita nampak payung juga. Tapi jual pasal malam. Payung pasal minggu. Baik, kolah kecil, bolehkah kita mandi hadas? Kita mandi junub? Yang tidak cukup 2 kolah. Baik. 2 kolah ni banyak mana? 2 kullah. Ejaan asal Arab, kullah. Qaf, lam, ta, merbutah. Kullah ini ialah seekor kambing yang diisi air. Zaman dulu susah bekas air ni. Senang sekarang banyak. DIY. Dulu bekas isi air, dia semelih kambing, dia ambil isi apa semua, kulit tu dia jahit balik. Kepala dia buang, dia buat kat tudung. Kat kepala tu buah tudung. Masuk air dalam, buah atas belakang jalan. Musafir bawa air. Jadi dalam kitab Al-Um Imam Syafi'i, 2 kullah itu 5 ekor kambing. 5 ekor kambing. 2 kullah itu. Jadi kalau ukuran sekarang, kena ada leger. Leger minyak tar. Ini panggil benda? Drum. Berangin cakap orang putih. Orang Terengganu panggil leger. Hok tu apa selendar, minyak selendar tu kan? Hok tinggi ni. Ton drum. Bahasa orang putih kok. Dia leger. Orang Terengganu panggil leger. Dia lebih kurang 4 inci daripada mulutnya itu, penuh air itulah 2 kolah. Lebih kurang gitulah. Baik. Kalau air kita tak sampai 2 kolah, boleh tak kita mandi wajib? Kalau air kita tak sampai 2 kolah, boleh tak kita ambil wuduk? Boleh tak kita mandi haid, mandi nipah dan sebagainya? Baik. Air tak sampai 2 kolah, air dalam beledi. Ada orang kolah, ada setengah rumah, dia bor beseng. Buka paik, dia bawa. Faham tak lagi? Tengah rumah dia pakai shower. Tak jenis tadah. Ada tadah beledi, ada tadah tong. Lepas tu cedok lah, faham? Jadi kalau pakai cedok mandi gitu, boleh mandi junub ke tak? Jawabnya boleh. Walaupun duduk dalam cawan. Faham? Sebab maksud 2 kolah ini bukan maksudnya tidak sah digunakan untuk mandi kalau tak sampai 2 kolah. Maksud 2 kolah ini ialah kalau jatuh najis, 2 kolah dan lebih, air itu tidak ada perubahan, boleh guna. Kalau air yang tak sampai 2 kolah, jatuh tahi cicak, tahi ayam, tahi tiku, maka air itu rosak. Itu maksud dia. Adapun dalam bab mandi junub wuduk tak ada masalah. Faham? Dia mandi junub air secawan, contoh. Air secawan, tapi dia pandai, dia mandi junub semua rata. Sah tak? Bini dia pula lagi pandai, dia mandi air sesudu. Contoh. Air sesudu tapi rata sekalian badan. Sah tak? Kena faham maksudnya. Yang kawan tu mandi air 1 trailer tapi tak rata. Sah tak? Tu kena faham. Jadi tak kira airmu 2 kolah ke, 1 baldi ke, boleh mandi junub. Ya syaratnya sailanul ma' ala jami'il badani biniyah. Ratakan air sekalian badan ada niat. Cuma kalau kita air tu tak sampai 2 kolah, dia nak mandi hadas, dia pergi masuk dalam kolah. Dia pergi masuk dalam kolah tu, dia pun keluar air itu mustakmal. Nampak? Bila mustakmal tidak ada kekuatan. Ini bersumber daripada hadis. So, Nabi SAW kata, Al-ma' iza balagal kullatain lam yahmil khabas. Air itu bila tak sampai 2 kolah, bila sampai 2 kolah atau lebih, maka dia kuat menolak kotoran. Jadi tak ada masalah. Air biasa yang kita kecek, mandi junub, ambil lah. Mandi. Niat betul-betul biar rata. Kemudian kalau kita tengah mandi,
Air badan kita merecik masuk dalam kolah tu. Macam mana kira? Ramai orang dia faham, bila merecik masuk, dalam kolah pula jadi mustakmal. Faham? Itu salah. Itu fatwa orang awam. Faham? Fatwa ulama, yang merecik dari badan awak itu mustakmal. Tapi bila masuk dalam kolah percikan itu, dia tidak menjadikan air dalam kolah itu mustakmal. Faham? Kalau Syekh Daud Fatani sebut depan kitab Jawahirus Saniyah. Ya, dia kata salah sangka orang awam, air percik daripada badan masa mandi atau wuduk masuk dalam beseng, air dalam beseng pula jadi mustakmal. Itu salah. Salah faham orang awam. Faham lagi? Sebab tu orang kadang-kadang dia nak mandi, kolah dia kecek, dia mandi junub tepi pintu. Takut ngecik masuk tu. Kalau bengong. Faham lagi? Pasal dia tak talaki dengan guru tu. Ambil dengan kawan-kawan. Soalan seterusnya. Saya berjima. Kau paruk soalan ni. Dengan isteri pada waktu malam bulan Ramadan. Esok pagi saya sedar 5 minit nak azan subuh. Saya pun minum air masak saja. Selesai minum, azan subuh pun berkumandang. Adakah sah puasa saya? Sebab saya masih belum mandi wajib lagi sebelum azan subuh itu. Baik. Dia nak khabar, dia berhadas besar. Cuma dia bangun esok, tak dan mandi junub, masuk subuh dulu. Faham? Patutnya gitu dah lah soalan. Ni cerita lah, jimok lah apa lah. Nah. Jenis berhari nulis budak ni. Mu khabar gitu dah lah. Saya bangun subuh dalam hadas besar. Tapi masuk waktu subuh dulu. Sah tak puasa saya? Kamu dah cerita berjimok lah apa lah. Nah. Nakal kau geng-geng Felda ni. Nah. Tapi tak apalah, dia orang jujur. Nah. Dengar baik-baik. Hadas yang menghalang berpuasa ialah hadas haid dan nifas saja. Adapun hadas janabah tak ada masalah. Awak malam berhadas besar, janabah. Faham? Janabah ni jimak atau keluar mani. Okey. Maka kita pun malah nak mandi. Sunat mandi, tapi kita tak mandi tak haram pun. Kita tidur dulu. Faham? Bila tidur, kononnya nak mandi, mana? Bila waktu sahur, pukul 5.30 dan mandi. Faham? Kerana subuh 6 suku contoh. Bangun-bangun 6.30. Hukumnya sah. Faham? Sah puasa. Nampak? Tak ada masalah. Bahkan esok tu, kalau esok tu, puasa dah. Tidur kejap dalam surau, bangun tengok, Allah, 2 liter. Habis tak kain ni. Keluar mani, mimpi. Tak batal puasa. Yang batal puasa keluar haid dan nifas. Okey? Keluar mani tak batal puasa. Soalan seterusnya, saya lihat orang yang jawatan tinggi banyak kemudahan. Kami jawatan rendah sikit kemudahan. Kenapa orang makin senang, makin senang? Ni. Dia tak puas hati tau. Boboh jangan marah lah. Kalau di Amerika, soalan ni dia panggil the question search the fight. Soalan mencari bala. Dia kata, mana kalau orang besar-besar, semuanya bayaran lebih belaka. Tinggi belaka, allowance-nya besar, allowance rumah besar, allowance parking besar. Saya pakat kecil, memanglah dah mu pakat kecil. Bang, mu nak pakat besar, mu jadi mu banyak, mu kena pakat besar. Kita tak puas hati, kita kerja sendiri. Yang tak bolehnya menggunakan wang masjid. Suka-suka hati kita tak boleh. Kalau jabatan, tengoklah. Kalau melampau, memang tak dibenarkan syarak. Cuma hati-hatilah kita sebagai pemimpin, yang allowance kita tinggi, gaji kita tinggi, nak berhati-hati. Jangan suka sangat. Patut kena banyak sedekah. Banyakkan sedekah. Soalan seterusnya. Kenapa orang yang sia-sia langgar perintah Allah, Allah bagi apa yang dia mahu. Tapi orang tu naik perintah, Allah tak bagi apa yang dia mahu. Pula dah. Dia kata orang yang derhaka pada Allah, senang. Orang yang taat pada Allah tak senang. Tak juga. Tak juga. Faham? Ada orang taat pada Allah, kaya. Ada orang tak taat pada Allah, miskin. Dan ada orang derhaka, kaya. Dan ada orang yang taat, miskin. Nampak? Semua itu sudah ditulis.
Kenapa? Kerana Allah ini bersifat dengan yang kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang bersifat Rahman. Apa makna Rahman? Ar-Rahman ini al-mun'imu bi'ajalailin ni'am fid dunya. Nah, yang memberi nikmat di dalam dunia. Faham? Kita kena faham satu perkara kita faham. Bezakan nikmat dengan rahmat. Orang yang derhaka pada Allah dapat nikmat. Orang yang taat pada Allah pun dapat nikmat. Tetapi kalau rahmat, hanya orang yang taat saja dapat rahmat, yang derhaka tidak dapat rahmat. Kita berebut rahmat ke nikmat? Kita berebut nikmat. Berebut kereta, berebut rumah. Rahmat yang penting. Rahmat Allah tak beri kepada orang kafir dan orang yang derhaka. Faham lagi? Apa contoh nikmat? Rumah. Rumah ni tokai judi pun Allah bagi rumah. Tok imam pun ada rumah. Faham lagi? Kereta, penari tiang pun dapat kereta. Faham lagi? Tahu tak penari tiang? Orang dalam kelab, dia buat tiang sebatang. Dia pun naik atas tiang tu, musing turun. Tapi bukanlah pakai telekong. Faham lagi? Bukan pakai kain semayang lah, pakai spender. Walaupun begitu derhaka pada Allah, dia ada MyV. Faham lagi? Dia ada rumah 3 bilik. Itu nikmat. Allah beri semua yang dia nak di dalam dunia. Faham? Rahmat lain. Rahmat ini dia dapat bangun subuh-subuh untuk sujud kepada Allah. Faham lagi? Bila sampai masa duit yang haram, dia melarikan diri takut pada Allah. Dia dapat rahmat. Yang kawan dia berebut nikmat. Walaupun haram ambil rezeki jangan ditolak. Mereka sudah dapat nikmat tapi terlepas rahmat Allah. Antara dapat rahmat, kita dapat hadirkan diri kita dalam majlis ilmu seperti ini. Kalau Allah tak mau rahmatkan kita, kita duduk dalam bilik ni. Duduk main Squid Game. Faham? Nampak tak? Tak minat kuliah dan sebagainya. Betul tak? Ini contoh. Jadi jangan kata lagu tu. Jangan kata orang derhaka saja dapat nikmat. Tak. Orang yang taat pun dapat nikmat. Di Kuala Lumpur ni saya 2 orang teman. Mereka ini datang kuliah. Apa kerja dia? Mereka ni sewakan kenderaan pada orang. Tengok, sewa kenderaan pun boleh datang kuliah. Kenderaan apa tu Ustaz? Private jet. Siapa nak sewa boleh. Abor je. 33,000 sejam. Tak apalah, saya punya kabel potong RM15. Faham? Nak pergi Terengganu 33,000, nak balik sini 33,000. Dan laku perniagaannya. Faham lagi? Pun masih boleh duduk di majlis ilmu. Nampak tak? Allah beri dia kekayaan di dunia dan Allah beri dia rahmat. Tapi ada orang motosikal buruk starter ikat dengan getah. Sebab tekan tak naik. Faham lagi? Jadi letak getah tu naik dengan getah. Faham? Tak pergi majlis ilmu, sombong dengan ustaz dan sebagainya. Soalan seterusnya. Terangkan tak susunan alam selepas kematian. Boleh tak? Begitu. Boleh Ustaz terangkan tak? Begitu. Boleh Ustaz terangkan tak? Maknanya boleh terang atau tak boleh terang? Susunan alam selepas kematian. Adakah terus kena seksa kubur atau berimpun pada masyarakat atau timbangan dosa dan pahala atau bawa buku catatan amalan dunia mana satu dulu Ustaz? Dia tak masuk kelas bahasa Malaysia hari tu. Kalau panjang lebar tak selesai lah kita petang ni pada soalan sajalah. Kita ni duduk 5 alam. Kita lalu. Yang pertama alam roh. Kedua alam kandungan dalam perut mak. Okey? Yang ketiga alam dunia sekarang. Yang keempat alam barzah. Yang kelima alam akhirat. 5 ini. Dan 5 ini dia pecah pula. Kalau dunia dia ada alam bayi, alam kanak-kanak, alam remaja, alam dewasa, dan sebagainya. Baik. Bilakah bermula alam kiamat? Iaitu dengan kematian. Al-mautu qiyamah, faman mata faqad qamat qiyamatuhu. Mati itu adalah permulaan kiamat. Siapa yang sudah mati, bermula kiamat baginya. Mula-mula
Mati, dicabut roh. Siapa yang cabut roh? Malakul maut. Kata setengah ulama tafsir namanya Israel. Faham tak lagi? Bila cabut, beri ke siapa? Beri kepada malaikat-malaikat yang akan membawanya naik ke langit. Kerana roh orang beriman naik ke langit. Itu cerita dah dalam hadis. Tak mau tambah-tambah dah. Faham? Dia ambil bawa, diarak sampai lebih pada langit ketujuh macam Isra' Mi'raj naik. Nabi naik roh dan jasad. Kita naik roh aja. Dan ditunjukkan syurga, neraka. Kemudian diturunkan balik. Faham? Diturunkan balik. Duduk dengan kubur yang akan kita duduk nanti sejauh mata memandang. Kalau jauh mata memandang lebih kurang 2 kilo. Tung bukit. Faham? Dan bila sudah diletakkan mayat dan ditanam, kawan-kawan ni dah balik, barulah dia datangkan roh, letak dekat jenazah. Itu cerita dalam hadis. Kemudian disoal. Bila disoal, insya-Allah alhamdulillah orang beriman dijawab Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wa Islamu minni dan seterusnya, maka diluaskan kuburnya, maka diberilah dia duduk dalam keadaan seperti Raudatul Jannah sampai pada hari kiamat. Balik hari kiamat bangun. Semua akan bangun. Tiup sangkakala yang pertama hancur alam, tiup yang kedua bangun manusia. Siapa bangun dulu? Nabi Muhammad SAW. Nabi kata, ana awalu man insyaqal qabru yaumil qiyamah. Aku orang pertama terbelah kubur keluar pada hari kiamat. Kita kemudian lepas tu baru kita bangun semua. Cuma nabi-nabi lain. Mereka berpakaian daripada syurga. Orang yang mati dalam ihram pakai ihram. Mati perang dalam perang syahid, pakaian perangnya. Sama ada perang Badar ke, perang Uhud ke, di Syria ke dan sebagainya. Faham? Dengan pakaian perang. Kita macam mana kita ni? Kita ni yuhsyarun nasu yaumal qiyamati uriyana. Kita semua dibangkitkan padang mahsyar nanti telanjang bogey, naked. Bogey, puing atau orang puing belaka. Nampak? Ketua pengarah besar pun puing, di malam pun puing juga. Faham lagi? Tok Imam pun puing. Tok Bilal pun bogey habis dah. Macam mana tu? Ini Nabi cerita ke Aisyah. Aisyah kata, Allah malulah kita kalau gitu aku tengokmu tengok aku. Nabi kata tak ada masa dah nak tengok kerana takut pada hari kiamat. Orang tak perasan dah. Walaupun bogey pun tak perasan dah. Betul tak? Orang tak malu dah lah. Macam kalau ramai-ramai dalam dewan ni. Betul tak? Dalam dewan ni kalau pengurusi majlis seorang yang bogey, apa ini malu. Dan kalau bogey semua, tak kuranglah malu. Faham tak lagi? Dia gitu. Kemudian disoal. Antara soalannya harta. Awak sekian-sekian duduk kat Ampang ni tak? Ni kereta ni ambil kat mana? Ni bini awak ni gelang ni hak mak tok tua itu bayar habis tak? Ni tudung bawah, tudung ni, tudung seluar kuning, tudung segiri. Bayar separuh tu tak bayar. Gua nak kira. Faham? Tuhan tanya. Faham? Omar, awak pergi ke mana? Pak soalan kena jawab. Nabi kata, la yazalu qadama ibni Adam yaumal qiyamati indallah hatta yus'ala an arba'. Manusia bila bangun pada masyarakat tak boleh pergi ke mana-mana. Tak beranjak. Melainkan dia akan jawab dulu 4 soalan. Kemudian pergi ke tempat menimbang. Tempat timbang. Ditimbang amal. Berat sebelah baik, alhamdulillah. Fahuwa fi aisyatir radiyah. Surga. Berat sebelah jahat, fa ummuhu hawiyah. Go to hell. Nampak? Kemudian keputusan SPM waktu bimbang. SPM bukan sijil Pendidikan Malaysia. Sijil Padang Mahsyar. Siapa dapat kuk belah kanan, menang, cemerlang, imtiaz. Masuk syurga lah dia. Keputusan tu kita takut SPM Padang Mahsyar. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Barang siapa yang mendapat suratan amalnya, buku dia nanti, testimoni dia, dari sebelah kanan, maka dia akan diringankan hisab. Bergembiralah dia dengan kaum keluarga ni. Fa amma man utiya kitabahu wara'a zahri. Dan ada pun mereka yang kalau dapat keputusan daripada belakang ni. Nampak? Berat nanang.
Fasawfa yad'u subura. Dia akan bertempik, celaka aku pada hari ini. Kenapa? Wa yasla sa'ira. Sekejap lagi akan dibawa masuk ke dalam api. Kemudian orang-orang yang dibawa ke kolam Kausar untuk minum. Apa minum di kolam Kausar Nabi tak akan dahaga sampai bila-bila. Dan sebahagian umat Nabi panggil tapi dia halau kemudiannya. Kenapa? Kerana mereka tak buat yang Nabi suruh. Bahkan dipindah-pindahkan. Nabi kata A, dia kata B molek. Nabi kata B, tak molek B, A molek. Nampak? Itu kita bimbang. Lalu Nabi dengar lagu tu, Nabi kata, suhqan, pergi, berambus dari kolamku. Bila siapa tak dapat minum di kolam Kausar, masuk neraka dari na'udzubillah. Itu pendek cerita, menitah di tiang sirat. Sirat itu bawahnya neraka Jahanam. Siapa yang lepas, masuk syurga. Tak lepas, jatuh di bawah. Na'udzubillah. Soalan seterusnya. Kenapa bila saya buat salah, cepat je orang nampak. Tapi bila orang lain buat salah, tak nampak pun. Banyak curah perasaan petang ni. Yang sebenarnya, kesalahan semua orang nampak kesalahan. Cuma perasaan kita. Kita emosional. Kita buat salah, kita berasa orang yang nampak segala salah kita. Tapi bila orang lain buat salah, kita tak perasan tu. Sedangkan orang nampak juga salah orang lain. Cuma kita nak sangat supaya kesalahan orang lain itu diviralkan juga. Itu perasaan yang tidak baik. Faham? Sebab tu keluarlah daripada perasaan nak rasa kita lebih baik daripada orang lain. InsyaAllah kita akan aman. Walaupun bergaji kecil. Soalan seterusnya. Apakah hukum ibu bapa tidak adil kepada anak-anak? Tidak adil lawannya zalim. Dia akan disoal di akhirat. Ingat adil bukan masalah poligami saja. Nampak? Orang yang ada anak lebih pada seorang wajib adil dengan anaknya. Faham lagi? Orang yang ada isteri lebih pada seorang kena adil. Dan orang yang ada anak lebih pada seorang pun kena adil. Jangan suka hati kita. Bolehkah seorang menjadi imam solat bahawa dia selalu pernah melakukan dosa besar? Boleh. Jumhur ulama berkata tok imam walaupun fasik boleh jadi imam. Yang tak boleh ialah jadi juru nikah. Kerana sebut dalam hadis la nikaha illa biwaliyin rasyid. Tak sah nikah melainkan wali yang baik. Faham lagi? Adapun imam semayang boleh. Itu pandangan jumhur ulama. Walaupun imam tu masih rokok, jatuh ganja daripada kocek dia. Faham? Tak wajib niat mau rokok. Adakah betul jika kita tengok filem lucah 40 hari tak terima amal? Dia yang betulnya yang 40 hari tak terima amal tu minum arak. Pergi ke tempat tukang nujum, tukang ramal. Faham lagi? Ada pun tengok benda yang haram, iaitu kamu berdosa satu. Yang kedua, kalau ibadat kamu tak rasa seronok. Siapa yang suka tengok benda haram, dicabut rasa manis dalam beribadah. Baca Quran tak mari zauqiyah, tak rasa hebat. Kenapa? Kerana mata banyak tengok yang haram. Sebab tu kena baiki. Ada pun pergi ke tukang ramal, tukang sihir, tok bomo jenis nak kena korang. Kita pergi saja tak percaya 40 hari tak terima amalan. Dalil Nabi kata man atakahinan lam tuqbal salatuhu arba'ina yauma. Barang siapa pergi kepada bomo yang jenis khianat orang. Bukan bomo tarik tangan orang nak berobat. Bomo yang khianat orang. Faham lagi? Khianat orang, sihir orang, sakitkan orang. Faham? Dia pergi saja tak percaya. 40 hari tak terima semayang. Wa in sadaqahu, jika dia sudah percaya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, dia sudah kafir dengan Quran. Hati-hati. Soalan seterusnya, saya pernah jumpa telefon di tengah jalan. Owner telefon ada call beliau, tapi saya matikan. Saya tidak tebus dosa tersebut. Kalau dia buat kelapor telefon orang. Nampak, takkan banyak telefon jual. Jangan ambil orang. Mu nak main, nak berhibur, nak bergalak, nak bersukang, tak ada masalah. Harta orang jangan. Tolong jangan. Orang. Mu minum arak, 7 trailer. Mu taubat sekali ya, Allah terima dulu. Tapi kalau harta orang tak lepas taubat. Walaupun bertaubat dalam Kaabah. Jangan main harta orang. Tuan dia call lah. Tutup. Nampak tak?
Padahal berapa sen kat telefon tu? Berapa sen telefon? Siapa pakai telefon paling mahal dalam Taiwan? Apa? Pengusi telefon berapa ribu? Ribu dah. Ribu kalau pergi pavilion selipar 1,000. Nak lagi? Nah, komen. Ribu selipar. Apa sen sangat dah sambil orang. Mu nak kaya, nak lawa, nak bergaya, tak ada masalah. Harta halal. Okey? Sekarang nak buat macam mana? Kita kena cari. Sekarang mudah. Bubuh dalam Facebook. Nak hilang telefon ini, sila jumpa, sila hubungi saya dan sebagainya. Itulah ikhtiar kita untuk menebus kesalahan. Saya pernah sewakan harta syarikat untuk guna orang luar. Apakah duit itu boleh digunakan? Hasil duit itu memang ada. Saya buat makan untuk syarikat juga. Dia sewakan sendiri harta syarikat dengan pandai-pandaikan dia. Tak boleh. Kerana dia sudah keluar dari terma syarikat. Melainkan syarikat itu bapak dia yang punya. Faham lagi? Kalau orang tak boleh. Kita sebagai majikan, kita suka tak pekerja kita salah guna? Tak suka. Maka bila kita jadi pekerja, jangan salah guna. Nampak? Adakah korek telinga terbatal wuduk? Tak batal korek telinga. Koreklah 3 minggu pun. Yang batal wuduk, kita ambil obat telinga. Kita masukkan, kena di kena gendang. Sampai jadi dengung kepala. Deng. Itu dah kena gegendang. Itu batal wuduk. Kerana sampai had batin. Kalau takat korek telinga tak batal. Korek hidung tak batal. Kerana yang batal tu belakang pada tulang. Itu batin. Mana ada orang korek dengan sampai dagang tulang. Mereka dikorek dengan screwdriver. Faham? Itu lain. Kalau korek dengan tangan ni, mau korek dah 3 jam pun. Faham? Cuma makruh kalau tidak ada keperluan. Soalan seterusnya. Apakah seorang dia kerja overtime? Kerjanya 5 jam tapi claim 5 jam. Boleh? Syarikat dia punya. Dia owner syarikat. Tak boleh. Wang yang bayar gaji, wang dia. Taklah kerja dengan orang. Tak boleh. Menipulah tu. Nabi kata, laisa minna man ghasya. Bukan daripada kalangan kami menipu seperti ini. Tapi Nabi cerita bukan bab clean overtime. Orang jual buah. Nabi lalu kat orang jual buah. Nabi masukkan tangan dalam buah. Kena air di bawah. Rupanya buah basah di bawah. Buah kering letak di atas. Orang nak beli terpedaya. Nabi kata, apa hal ni? Mahal tak? Kenapa lagu ni? Kenapa kamu tak letak yang basah biar orang nampak? Baru orang ada pilihan nak beli atau tidak. Lalu Nabi berkata, laisa minna man ghasya. Bukan daripada jalan kami menipu seperti. Soalan seterusnya. Jadi imam Fatihah tak berapa sempurna. Tapi ketika awalnya juga bacaan tak cukup sempurna. Yang mana lebih baik? Solat sendirian atau berjemaah? Jawabnya tetap berjemaah. Bacaan salah, bacaan dalam semayang dia ada 2 jenis kesalahan. Satu dipanggil lahan jali, satu dipanggil lahan khafi. Lahan jali ini tak boleh. Maksudnya tukar baris, tukar huruf. Jelas sangat mengarut. Faham lagi? Ada satu lagi dimaafkan lahan khafi. Maksudnya dalam masalah sifat huruf tak smart. Masalah makhraj tak berapa sempurna, itu dimaafkan. Ini susah. Itu kori-kori saja yang boleh baca. Faham? Jadi kita jemaahkan juga. Lepas tu dalam kitab-kitab fiqh, orang yang tak boleh sebut huruf ring, huruf ra. Huruf ra. Patutnya ghairil, tapi dia baca ghairi. Jadi ring dua-dua. Faham lagi? Patut ring, patut ra. Ghairil maghdu, dia ghairil, tidak ril. 5 guru dah. Guru kata ghairi. Pula dah. Pergi belajar ni faham lah. Ghairi. Lalah tu guru tu cerdik. Ghairil. Jadi jadi musing gitu dah. Jadi kalau lah dia ni memang ghairi, tak boleh jadi imam. Itu lain. Kerana tak mampu sebut. Faham? Memang tak boleh sebut. Maka dia tak boleh jadi imam. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang pandai. Adapun kalau orang yang jadi jemaah macam dia juga. Semua satu jemaah tak boleh sebut huruf ra juga. Boleh. Imam ghairi, makmum pun ghairi. Boleh dia jadi imam. Orang panggil surah mana? Surah ghairi. Boleh jadi imam. Setakat salah sikit, dimaafkan. Berjemaahlah. Saya pernah lupa matikan suis lampu. Pejabat ketika pulang waktu kerja
Dosa tak saya mengalih hingga lampu itu menyala sebab pembelajaran bil elektrik? Apa pandangan Ustaz? Tak sengaja, tidak berdosa. Faham lagi? Jadi esok beritahulah lembaga kebajikan dan sebagainya macam mana. Bos, saya minta maaf semalam terlupa tutup lampu pejabat. 2 butir lampu meto. Majikan dan sebagainya. Kita juga kalau kita duduk rumah orang. Kita duduk rumah orang, tempang rumah kawan. Contohnya tak, kawan kita tak apalah, awak dah menumpang hotel mahal, awak duduk rumah saya. Malam ni duduk rumah saya je. Kita keluar malam tu, lupa tutup lampu. Tak, esok jumpa tuan rumah kawan kita tu. Mak nak kabur, nak minta maaf semalam saya keluar 2-3 jam tapi dah ingat tutup kipas angin. Contoh. Nak? Jadi kawan dia, tuan rumah pun bagi tahu lah, Allah, mu dengan aku berkawan dari kecil macam ni. RM15. Bayar lah. Harta orang. Dah bayar. Dia kata lagu tu. Ramai sekarang perempuan pakai ketat. Saya lihat sekali pandang tapi kadang-kadang jadi terbayang-bayang. Sampai tembus. Adakah ini dikira rezeki ataupun dosa? Perempuan pakai nampak bentuk yang haram. Nampak aurat atau nampak bentuk badan. Nampak aurat maksudnya belah kain. Nampak petih, itu nampak aurat, dedah aurat. Yang kedua, dedah bentuk badan. Tak ada belah-belah dah, tapi ketat. Nampak body part. Nampak lengannya, lengan peha, nampak berbekas dada, berbekas ni, tepi ni. Kek lapis rawak ni. 3-4 lapis tepi ni. Habis keluar ni. Macam sisi ikan dia. Ikan kakak putih ni. Itu perempuan yang sengaja pakai lagu tu di luar rumah haram. Di jalan tu dosa. Bukan sekali dosa tulis apa. Lagi dia tak tukar baju tu. Dosa. Boleh 5-6 kilo lagi kok. Faham lagi? Jadi yang sengaja tengok haram. Faham? Ini yang katakan nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun. Akhir zaman ada perempuan yang pakai baju tapi macam telanjang. Kenapa? Nampak bentuk badan, nampak punggung, nampak pusat dan sebagainya. Maka dia ini menyebabkan laki-laki terpandang-pandang kepadanya. Itu bang. Kenapa kita terpandang? Kerana jenis manusia laki-laki, zuyina lillah hubbu syahawati minan nisa. Allah jadikan manusia yang bernama laki-laki ada dalam hatinya seronok melihat perempuan. Betul tak? Itu fitrah laki-laki. Siapa di sini yang laki-laki lah. Yang dia rasa tak rasa apa-apa kalau melihat perempuan. Cakap tangan. Kalau ada, mati pucuk. Faham lagi? Kalau dia laki-laki sejati, kalau dia lihat perempuan, memang syahwat. Faham lagi? Oleh kerana Tuhan faham dah. Kita ni laki-laki seronok tengok perempuan, perempuan seronok tengok laki-laki, maka dibenarkan berkahwin. Faham lagi? Untuk menunaikan kehendak nafsu. Itu Jadi Nabi kata, barang siapa yang memejamkan matanya daripada melihat kecantikan badan perempuan di luar rumah, Allah akan jadikan dia rasa manis dalam ibadah. Nampak? Kepada orang perempuan, kepada laki-laki tadi itu bukan rezeki. Rezeki itu ma yang fa'uka, benda-benda yang memberi guna kepada kamu. Rezeki. Tengah hujan dapat payung, itu rezeki. Perut dah rasa dahaga, kawan bagi air kotak. Itu rezeki. Ni nampak punggung orang pang. Apa manfaat apa dapat? Itu bukan rezeki. Faham? Tetapi itu adalah satu dosa. Nabi kata kepada Sayyidina Ali, yang pertama kamu terlihat itu tak apa. Yang kamu teruskan memandang, dosa. Faham lagi? Dosa. Kalau perempuan gini, dengar baik-baik. Kalau awak nak pakai ketat, dia ada tempatnya dalam Islam boleh. Islam bukan agama melarang, tapi mengatur. Okey, orang perempuan, awak suka belah-belah, kain belah situ, belah sini, belah. Okey, lagi apa suka lagi? Suka pakai ketat-ketat. Okey, lagi apa lagi? Suka pakai sekat-sekat. Okey, boleh. Di mana? Di depan suami. Halal ke haram? Halal, buat. Ni depan, dia tak buat. Bila keluar, pakai ketak-ketak, pakai seksi-seksi. Depan suami, pakai baju kelawar. Busuk kohong, baju kelawar. Dah laju kelawar, terbalik pula.
Muka dalam macam kelawar. Nah. Suami tengok, macam kelawar. Nak utah tengok macam kelawar. Tak, ni masalah. Tapi bukan muslimat Felda lah, hak Pelkra lah. Felda okey dah. Tak apa. Sungguh, awak benda yang patut di dalam rumah, awak pergi pakai luar rumah. Seksi tu dalam rumah. Bila kita selalu seksi dalam rumah, maka suami kita akan kurang berhobi di luar rumah. Lepas tu bila suami kita banyak keluar. Main golf, main carom, main apa tak. Pasal kita tak seksi di rumah. Kalau kita seksi di rumah, kalau nak mancing, batal. Walaupun dah sewa kolam. Tak percaya boleh try. Tak payah duduk atas katil lah. Awak duduk mesenyo je. Duduk mesenyo, pakai G-string. Betul, betul. Halal. Pakai G-string, pakai t-shirt kat ni. Kerak t-shirt anak. Buh pakai kat ni, G-string. Abang nak pergi di mana? Nak pergi mancing. Bayar dah kolang RM40. Marilah tengok air dulu. Laki bawa je orang tengok bini G-string. Alamak. Halo, batal sewa kolam. Casting kat rumah. Ada kakak putih seekor. Okey. Faham lagi? Memang batal lah. Kalau janji dah main golf dengan pengarah pun batal. Betul tak? Ni dok dengan baju kelawar, kembang gantung. Nak pergi biabak, ni eyeshadow. Eyeliner. Betul tak? Blusher. Ni, mulut anak anjing. Merah nyala ni. Betul tak? Untuk siapa? Untuk bos biabak tengok. Depan suami, benda atas ni. Isi ikan khisi. Atas hidung nyong kecil. Tu suami masuk tengok. Baik main sweet. Main tu pagi. Kena jaga. Tak, seksi, lawa, berlebih-lebihan untuk suami kamu. Wala tubdina zinatahunna illa libulatihinna. Jangan kamu tunjuk hebat kamu, segak kamu, seksi kamu. Melainkan untuk suamimu. Soalan seterusnya. Dua suku berarti? Dua suku? Suku apa? Ke dah habis dah masa? Suku apa berarti? Jangan. 2,5 lah. Ni pun apa? 3,5. Boleh boleh. Apakah hukum seorang tidak bayar kafarah fidyah bulan puasa 2 tahun dah? Contohnya 10 tahun lepas dia ambil mudah je. Nak ganti puasa, janji bayar fidyah. Sedap hati je. Begini. Kalau kita tahun lepas, sekarang kita ganti habis dah, tidak ada fidyah. Tapi kalau tahun lepas kita ada satu hutang puasa, hari tahun ni belum ganti lagi. Nanti datang Ramadan, maka lepas raya nanti wajib qada sehari, ada fidyah 1 cupak. 3 tahun buat lagu tu tanpa uzur, jadi 3 cupak, 1 kali qada. 10 tahun, sekali qada, 10 cupak. Dia berganda. Qada tidak berganda, fidyah itu akan berganda. Soalan seterusnya. Seorang itu belajar Quran melalui kaedah My Kalam, Al-Quran Digital, kelulusan JAKIM. Adakah ia dikira berguru? Bagaimana pula pahalanya? Sekian itu saja soalan. Terima kasih. Baik. Sekarang ini banyak cara kita nak belajar. Tak ada masalah. Belajarlah. Tidak ada ditakhsis, tidak ada ditetapkan dengan cara belajar, tak ada. Janji bacaan ilmu itu betul. Dulu kita muqaddam. Ingat tak? Muqaddam. Lepas zaman muqaddam, zaman apa? Baghdadi. Kemudian sekarang zaman Iqra. Itu semua itu cara saja. Yang penting bukan cara. Kamu membaca selepas belajar. Sekarang pegang pen. Letak di Quran bunyi. Innallazi. Pen tu. Faham tak? Itu semua tu adalah nikmat Allah di akhir zaman. Mana kamu dah belajarlah. Online. Belajar. Bukan yang belajar tu kita nak supaya dapat membaca sendirian nanti. Cuma bila kita tidak ada guru di hadapan, kita belajar online dan sebagainya, sebolehnya nanti perdengarkanlah bacaan kita itu di depan seorang yang tahu. Soalan seterusnya. Zaman muda saya banyak tinggal solat. Sekarang saya mau qada. Jadi saya nak tanya, yang saya nak solat qada zuhur, adakah kena solat qada pada zuhur? Tak ada masalah. Dia yang wajib semayang zuhur dalam waktu zuhur, semayang tunai. Tak boleh zuhur semayang dalam waktu subuh. Yang qada tidak ada waktu. Faham tak ke?
Kalau kita semayang tunai, mesti ikut waktu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Solat atas orang beriman itu fardu yang ada waktu. Maksudnya yang tunai. Adapun qada bila masa kita teringat. Nabi kata man nasiya an salah fal yusalliha idza zakara. Faham? Siapa yang meninggalkan solat, maka bila dia sudah insaf, bila dia sudah teringat, maka di situlah dia mula membayarnya dengan qada. Faham lagi? Tidak ada sebut waktu. Maknanya dalam waktu zuhur boleh qada asar, dalam waktu lepas asar boleh qada subuh, sebelum subuh boleh qada isyak, bebas. Sembahyang qada hanya dilarang ketika imam sudah membaca khutbah jemaah. Tak boleh qada dah. Faham? Dia gitu. Kerana bayar hutang tidak ada masa. Nak minta hutang mesti ada masa. Kita nak minta hutang orang, nak butang dengan kawan kita, jangan pergi tengah dia tidur. Pergi pukul 12 malam. Mak, pinjam piti 5,000 mak. Orang tak layan lah, orang nak tidur. Faham lagi? Tengah maghrib, tengah makan nasi, orang tak pergi berhutang. Tapi kalau nak bayar hutang, orang tak marah. Kita marah tak orang nak bayar hutang kita pukul 3 pagi. Kita tengah tidur pukul 3 pagi. Bangun, cik mak. Siapa ni? Saya deng. HOP. Kenapa orang mari masa ke 3 pagi ni? Allah ni, bayar duitmu hari ni 43,000. Naik. Ada tak orang marah? Mari kau apa pun? Lagi. Kau tak marah lah dah. 43,000 pun. Soalan seterusnya. Zaman muda, baca dah. Betulkah makan campur makan lauk darat itu haram? Mana ada haram? Tak haram. Boleh. Yang tak bolehnya banyak enggak? Ikan lauk, ada hok dagak, ada lembu lauk, ada lembu dagak, ada makan macam lembu makan. Itu baru dilarang. Man akala fawqa syiba' faqad akala al-haram. Makan sampai melampau-lampau banyak, macam makan yang haram. Saya seronok tengok orang lain bahagia. Ada family, ada anak. Tapi saya belum lagi dapat rasa. Jauh manakah sifat adil sayang Allah ini? Soalan saya ini syirik tak? Baik. Dia kata orang lain ada bini, ada pasangan, ada anak tak? Dia rasa sakit hati macam ni, tak seronok. La ilaha illallah. Takkan Allah nak atur binimu jatuh ke celah siling, berbok jatuh gitu. Faham tak lagi? Orang lain tu orang atur tak bini? Ke pergi cari? Usaha lah. Faham tak lagi? Kita belum berpasangan, beritahu kawan-kawan pejabat. Buh gambar dalam Facebook, siapa sudi saya sudi dia. Faham? Kamu dah. Tahu tak? Dulu kawan-kawan suruh pok saudara anak saudara tu carikan pasangan. Jangan memilih-milih. Kemudian awak pula tu biar dalam keadaan orang yang suka. Dia tengok orang suka jadi isteri awak. Ni orang tengok pun takut macam rimah gila. Keadaan kita tu si keterampilan kita biar ada. Jangan. Allah tidak ada zalim sedikit pun. Kita yang zalim diri kita sendiri. Soalan seterusnya. Hujung tahun ini semua orang behave. Ustaz sebab nak dapat markah. Saya buat semua kerja siang malam, pagi petang, subuh senja. Tapi markah macam orang tak reti buat kerja. Tolonglah saya Ustaz. Saya nak dapat APC, Anugerah Pekerja Cemerlang. Ni bos kena ambil perhatian. Saya Ustaz yang mana boleh tolong? Nak tolong mana lah kita? Orang panggil masuk dewan ni mujur. Nak tolong kau ni. Beginilah, jangan buat kerja nak dapat anugerah. Jangan. Faham lagi? Kita buat kerja semata-mata konsep kita, konsep Islam, Allah suka yang baik. Faham tak? Kena ingat 3 perkara ini. Jangan ada 3 jenis apa benda ni, virus. Dalam bekerja, baru kita dapat cemerlang. Walaupun tidak dianugerahkan, tapi awak sebenarnya sudah cemerlang. Jangan ada 3 penyakit. Penyakit apa? Penyakit kutil. Lagi penyakit kudis. Lagi penyakit apa? Apa makna kutil? Kurang teliti. Apa makna kudis? Kurang disiplin. Lagi? Kuman. Kurang iman. Lagi. Biar kena belaka. Buat tu dengan betul. Buat itu atas dasar mencari rezeki yang halal. Tak sah duk berebut. Dapat anugerah, alhamdulillah.
Begitu juga lah ni orang berebut nak viral. Ada setengah ustaz dia buat jalan supaya dia tu viral. La ilaha illallah. Mu tak belajar dalam kitab. Kasih kepada kemegahan. Suka diri masyhur. Nak buat apa? Biar Allah viralkan. Biar Allah yang masyhurkan. Mu tak akan jatuh dulu kini selamanya. Faham? Kita buat ikhlas. Allah angkat. Alhamdulillah. Belum angkat. Kita sabar. Kita buat kerja yang terbaik. Dapat anugerah. Alhamdulillah. Tak dapat. Awak memang pekerja terbaik. Nah. Sebab takkan nak pilih 15 orang pekerja terbaik. Nah. Siapa? Hakman seorang ni. Saya suka, Ustaz, saya suka seseorang, tapi saya malu nak khabar. Saya pendam. Dah pendam, buduklah situ sampai mati. Mu suka seseorang, khabarlah, tunggu dia balik kat gigi, tahan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sayalah yang bertanya soalan tadi. Faham lagi? Saya yang pendam-pendam ni. Jadi saudari belum dimiliki, saya pun belum berpunya. Kalau ada jodoh kita menjadi suami isteri. Faham? Ini nombor telefon saya. Kalau awak setuju, miss call. InsyaAllah ibu bapa saya datang dari kampung minggu depan. Untuk merisik khabar dan bertunang. Jalan yang mudah. Betul tak? Gitu je lah. Takkan dia nak tapau muka kita, kita jujur. Betul tak? Soalan seterusnya. Perempuan dalam keadaan haid pegang Quran, terjemahan memahami Al-Quran dan sebut. Boleh pegang terjemahan, tidak boleh pegang mushaf. Ini 4 mazhab. Yang pendapat yang paling kuat. Faham? Adapun membaca Quran dalam mazhab Maliki dibolehkan. Jadi kalau boleh jangan pegang. La yang masuhu ilal mutahharun. Jangan pegang Quran. Ini 4 mazhab. Kalau terjemahan boleh. Terjemahannya ini Quran yang ruminya panjang. Ini Quran yang ruminya panjang. Ini Quran sikit yang Inggerisnya panjang. Itu boleh pegang macam tu. Soalan seterusnya. Saya cinta kucing. Bila kucing mati bolehkah saya tanam dia, Ustaz? Atau buang begitu saja? Salahkah saya tanam? Okey, ini pencinta kucing. Baguslah, jangan cerita anjing. Cerita kucing. Jadi bolehkah kucing dia mati, dia tanam? La ilaha illallah. Bolehlah. Yang tak boleh dilambung-lambungkannya. Bang, mati dah bubur atau pokok atau apa. Bang, tanam. Kenapa? Kerana dia itu penyakit. Bahkan darah kita. Kita tengok di cermin, dia awak keluar darah. Kita pun ambil tisu. Lekat di tisu, sunat tanam. Boleh buang lantas apa? Sunat tanam. Apa yang keluar dari tubuh manusia. Faham lagi? Jadi kalau berlaku kematian hayawan, memang orang tanam. Lembu, tanam. Takkan sangkut kat tiang TNB. Mati binatang kesayangan kita dah. Orang tanam. Cuma tak payahlah baca talqin apa semua, tak payahlah. Faham? Tanam je lah. Tak ada masalah. Soalan seterusnya. Bolehkah naikkan batu nisan di kubur? Kerana ada hadis mengatakan Nabi larang naikkan batu nisan di kubur. Mana ada hadis batu nisan? Begini, batu nisan ini tidaklah dimasukkan dalam sunnah. Tapi diharuskan, dibenarkan. Kerana Nabi pernah benarkan diletakkan batu-batu. Bukan Nabi kata, hendaklah kamu letak batu nisan. Kena letak begini, tak ada. Jadi diletakku sebagai tanda kubur. Hukumnya harus. Boleh, tak ada masalah. Batu nisan rendah, batu nisan tinggi boleh. Yang tak boleh, menghias kubur. Cak lawa-lawa, buat lawa-lawa, bubuh kayu belarik pula dengan pintu pagar pula dengan atap mozaik banyak. Itu dilarang. Kalau nak buat lawa-lawa, masa mak mu hidup lah pergi baki rumah dia. Ni mati mu pergi buat kubur lawa-lawa. Ni tak buat tu dia nak apa? Mari mengaji, mari istighfar, mari ziarah. Bolehkah baca doa di kubur, tak? Ada orang kata tak boleh baca. Orang gila kata tak boleh baca di kubur. Memanglah baca doa di kubur. Faham lagi? Nabi pergi hantar mayat sahabat di kubur dan Nabi baca doa. Ada pula tak boleh baca doa di kubur. Di mana baca doa? Di mana? Di kubur tak boleh baca doa. Dah kita nak baca benda di kubur. Nyanyi. Faham lagi? Nabi kata lepas kamu tanam, jangan balik lagi. Doakan mayat ini. Istaghfiru li akhikum.
Nah, berdoakanlah kepada Allah, minta Allah ampunkan mayat kamu ini. Fa innahu al-ana yus'alu. Kerana apa? Sekejap lagi bila kamu pulang, dia akan disoal. Nabi suruh berdoa tak tu? Dan Nabi pergi ke kubur Baqi', Nabi berdoa. Aisyah tengok, Ummu Salamah tengok, Sayyidina Umar tengok, Abdullah bin Umar pun tengok. Memang orang pergi, ijma' ulama berdoa di kubur. Faham lagi? Dalam melakukan azan, bolehkah melagukannya? Boleh. Seperti kita dengar di kaca TV. Sebab ada pendapat mengatakan tidak boleh lagu. Sebab saya ada azan di rumah. Isteri cakap, tak boleh lagukan azan. Faham tak maksud lagu? Lagukan azan. Kalau tak lagu ni, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu tak melagukan. Baca Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu tak berlagu. Nabi kata, Zayyinu aswatakum biluhunil Arab. Masukkanlah bacaan-bacaan kamu dengan lagu-lagu Arab. Maksudnya lenggok Arab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu. Innallazina amanu. Tak ada lagu. Zayyinu, hiaskan. Innallazina amanu. Untuk suka orang mendengar. Maksud lagu yang dilarang itu lagu apa? Apa lagu? Melagu-lagu itu apa? Lagu orang nyanyi. Adapun melenggokkan azan itu dia boleh. Faham lagi? Yang dilarang tamtid. Tamtid itu maknanya lenggokkan yang terkeluar daripada batas. Hayya 'alas salat. Itu tamtid. Macam nak makan nestong. Bagi nestong. Tahu nak? Aku buat contoh jadi nakal lalu. Boleh. Bolehkah tahlil? Apa benda siapa semua tak boleh ni? Sebab arwah bapak mertua meninggal nak buat tahlil lah. Boleh lah. Wajib ke? Tak wajib Bila masa wajib tahlil? Boleh je. Bapak kita mati, kita nak sedekah ke orang. Boleh tak? Boleh tak? Boleh untuk bapak kita. Dah wajib tak? Tak. Tahlil kita tak? Bila ada kematian, kita panggil imam, panggil orang masjid, minta datang, baca Quran dan berdoa untuk dia. Boleh tak? Boleh. Apa tak boleh tak? Faham? Apa tak boleh? Cuma bukan wajib. Dah berapa hari boleh ikut sukamu. Dah tu kata orang tu buat 7 hari dah, dia buat 7, mau buat 8. Tak ada masalah. Mana ada wajib 7. Dah berasa 7. Orang Melayu suka ikut. Kalau 7 tak. Tak ada masalah. Nak 7, kita buat 2. Tak panggil orang. Anak beranak je bertahlil. Boleh. Nabi kata, Afdhalu ma qultu wan nabiyyuna min qabli qaulu la ilaha illallah. Kalimah yang paling aku suka sebut. Dan nabi-nabi aku suka sebut yang dulu-dulu. Ialah la ilaha illallah. Tak ada masalah. Silakan. Takutnya. Bukan bid'ah. Orang yang melarang tahlil tu ahli bid'ah. Lain ni orang tak tahlil dah TikTok mati. Faham lagi? Kubur pun TikTok. Masa baca-baca pun TikTok. Nesang pun TikTok. Habis TikTok. Tak ada lah tahlil, tak ada marhaban, tak ada berjanji, tak ada. Jadi kau punah manusia ni. Soalan seterusnya. Bolehkah menyanyi dalam bilik air, Ustaz? Duduk rumah bujang, pantang menyanyi, mandi menyanyi dalam bilik air, bising-bising. Kalau mandi, diam-diam. Tapi kita taklah kata haram. Yang Nabi larang ketika buang air. Ketika buang air, jangan bercakap. Faham lagi? Buang air kecil, buang air besar. Ada orang dia bercakap. Pengaruh pula ni, Jambang. Di Malang pula ni. Apa masalah? Bukan pelda lah, pelkra. Ni lagi senang. Dia buang air besar, dia hello.
Cakap tak? Cakap Nabi larang. Faham tak lagi? Dia masuklah jambang, buang air besar sakit perut. Minum ni. Aku nak kabar kuih. Oda kau dua tu. 20 ria. Belang-belang oda kuih tu pergi ke bawah. Faham? Ni masalah. Minum hak dinu rupanya berok juga. Faham? Ni masalah. Nabi kata, Allah marah. Yamkutullah. Allah murka. Allah tak suka. 2 orang pergi buang air, berbual-bual. Dalam ni nyanyi. Nyanyi dengan berok. Tanggal 31. Apa kau jika datang kerja tidak menjaga aurat bukan mahram? Contoh wanita datang kerja memakai pakaian ketat. Haram. Pakai wangi-wangi seronok lah. Orang perempuan ni dia penyakit dia. Dia suka orang tengok dia, orang kata lawa. Dia suka. Sebab tu dia beli barang-barang untuk lawa saja daripada kita kahwin dia. Sampai sekarang dah berapa lori kotak dia. Kotak dia saja berapa lori dah. Faham? Tahu tak? Itu fitrah wanita. Tak salah. Dia nak kelihatan cantik. Tahu tak? Sampai yang tua pun nak cantik lagi. Tengok tok orang dah. Tapi bila nak pergi kat orang kahwin, tengok dia pakai macam mana. 79 dah umur. Faham? Ni gicu. Kena atas hidung. Merah tu hidung. Faham tak lagi? Tak. Lari dah. Tak masuk elemen tau. Kena atas ni gicu. Tapi nak lagi. Kenapa? Jenis perempuan itu ingin kelihatan cantik. Tahu tak? Padahal daripada muda dia make up sampai sekarang umur dah 50, belum pernah sebuah bas rombongan datang mengatakan dia memang cantik. Tak. Cuma dia berangan seorang je. Dia cakap-cakap dengan cermin macam orang hilang akal. Tahu tak? Tengok kalau dia keluar mandi. Bini kita lah. Bini, jangan tengok bini orang. Dia keluar mandi, dia pergi kat mana dulu? Geming. Tahu tak? Sebab tu cermin bini kita dia kena besar. Orang laki-laki tak kisah cermin. Cek besar ni boleh. DIY. Kena balik cermin. Pecah orang accident. Dia tepek situ. Boleh ada. Tak ada kisah orang lelaki. Betul tak? Pakai ropang tak boleh. Dia kena besar. Ada lapu. Aku tahu. Aku ramai. Dia tengok sini. Tengok situ. Tengok tekak. Tengok punggung. Tengok pinggang. Habis tepat tengok. Itu kita ni macam beruk duk start kereta tunggu. Dok turun-turun lagi. Lamanya bedok. Siapa nak tutup kedai. Nak boleh kesiap. Anak lawak kau ke dia. Penyakit dia gitu. Jangan berlebih-lebih. Jangan berlebih. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula. Jangan kamu berlebih pada berhias. Nanti kamu menyamai perempuan-perempuan yang tidak beriman. Betul ke Nabi kata 3 kali sayang ibu dan syurga di tapak kaki ibu? Betul lah. Katanya seorang sahabat lepas pada taat pada Allah, taat pada siapa ya Rasulullah? Nabi kata ummuk, ibumu. Lepas tu ummuk, ibumu. Lepas tu ummuk, ibumu 3 kali. Lepas tu abuka, bapakmu. Lepas tu mak dengan ayah, mak lebih makbul doa. Lepas tu kalau anak jahat, anak nakal, jangan kata jahat. Kata baik. Mudah-mudah dia cepat berubah. Faham lagi? Kerana mak ni mulut masin. Soalan seterusnya, sikit lagi. Bolehkah solat waktu azan sedang berkumandang? Boleh? Dia nak cepat nak pergi kerja, subuh. Contoh nak cepat, dia nak pergi konpor, nak pergi Ipoh ke mana ke. Orang tengok abang, Allah. Dia pun masuk, Allahu Akbar. Sah. Tidak wajib tunggu habis azan. Sunat tunggu habis azan. Bukan wajib. Faham? Sebab apa sunat tunggu? Untuk berdoa dulu. Soalan yang ketiga sebelum akhir. Kenapa solat zuhur asar baca perlahan? Subuh maghrib baca kuat. Sebab ikut Nabi. Ittiba'un Nabi. Nabi baca perlahan, sembahyang zuhur dan sembahyang asar. Lagipun nanti kalau Nabi baca kuat sembahyang zuhur, sembahyang asar dan subuh baca perlahan, mu akan tanya pula, kenapa subuh baca perlahan? Faham? Tak habis-habis nak tanya. Faham lagi? Maka yang paling kuat ittiba'u Rasulullah. Mengikut perbuatan Nabi SAW. Bolehkah solat sunat duha dibuat secara berjemaah? Boleh. Faham lagi? Tak ada masalah. Yang afdal kata ulama, buat seorang. Tapi harus buat berjemaah. Tak saduk balah.
Soalan yang kedua sebelum akhir, zakat fitrah abah bayar di mana? Bayar di mana kita duduk? Kita duduk di Kuala Lumpur, bayar di Kuala Lumpur. Faham lagi? Kalau kita nak balik ke kampung, bayar ke kampung. Zakat fitrah dibayar lebih daripada kadar asal. Adakah lebihan itu dikira zakat atau sedekah? Zakat fitrah RM7. Dibayar RM10. RM3 sedekah. Nah, 3 tadi RM7 melepaskan kemurkaan Allah. 3 lagi mendekatkan kepada Allah. Nah, batu orang, kita dah gaji RM5,000. Dah kalau RM7, berilah RM10. Ha, ni dok tunggu kan. Balik RM3 tak? Balik RM3. Naik Camry, minta RM3 balik. Bagi sedekah lah RM3 tu dah. Allah, kedekut sungguh dah. Dalam berpuasa tiba-tiba hilang kawalan, marah-marah hingga bercakap perkara yang tak sepatut. Akibat marah batal ke puasa saya Ustaz? Marah tak batal puasa. Tapi kalau keluar benda yang haram, batal pahala puasa. Itu soalan. Kita kena jaga tu. Faham? Orang-orang jahil, dia tak makan, tak minum je. Kita tak begitu puasa. Kita nak jaga lidah. Mata tak tengok yang haram. Soalan yang terakhir pada petang ini. Seorang wanita mewarnakan rambut guna pewarna yang tidak telap air. Macam mana bila dia meninggal dunia? Mandi jenazah tu macam mana? Baik. Jika tidak ada sesuatu yang melekat pada rambut menyebabkan tidak dapat basuh. Faham lagi? Tak rata. Dan jika dicukur kepalanya jadi menghinakan bagi mayat, hendaklah dimandikan dahulu kemudian ditayamumkan. Faham? Sebab dicukur pada jenazah tu aib dia. Nampak tak? Adapun kalau ketika hidup, contoh orang perempuan hiduplah, tak mati. Awak pergi dye dengan dye yang air tak sampai ke rambut. Kena cukur sampai botok. Faham tak ke? Jaga baik-baik. Bukan tak boleh nak dye. Dye itu mesti dye yang bila kita mandi, air kena rambut. Ini kita nak ajar. Bila kita dye rambut, dia ada jirim warna. Kemudian kita bilas. Bila kita bilas, dia akan jatuh. Yang tinggalnya asarul laun, kesan warna. Cara nak kenal macam mana yang sah mandi junub. Kalau yang sah mandi junub, bila kita siap dye, kita ambil jari gini, kita buat gini di rambut. Dia licin. Okey? Licin. Bermakna tidak ada jirim di luarnya. Faham? Yang tidak sah ni, bila kita tarik ini, dia berasa bergetah. Gitu. Menunjukkan rambut awak ada satu yang salutan di luarnya, mandi junub tak sah. Kalau jenis inai, lepas kita bilas, dia licin. Faham tak ke? Kalau setengah-setengah dye orang putih pakai tu dalam kotak tu, kita tarik dia bergetah. Sangkut-sangkut. Macam penebat gitu. Itu menunjukkan ada jirim, ada something. Itu yang menyebabkan air tak kena ni. Nampak? Jadi hati-hatilah kalau perempuan jenis nak dye. Bukan tak boleh dye. Dan setengah ulama kata sunat dye. Nak warna merah. Kenapa? Bila dia sudah berubat. Kerana orang laki-laki ni, dia suka tengok warna merah ada pada badan perempuan. Itu tabiat laki-laki. Betul tak? Di mana? Rambut bini kita dah beruban. Contoh, 58 dah umur. Sini putih macam tupai. Sini sikit. Dye bagian warna merah. Oh, seronok suami tengok merah. Kat mana lagi dia suka tengok merah? Ni, atas kelopak mata. Merah jambu. Lagi, ni, ujung pipi. Jangan buat besar gitu macam batu giling. Ni, besar ni je. Lagi kat mana? Ni, kat bibir. Bibir merah. Lagi, ni, kat kuku merah. Lagi, kat kaki merah. Bagi suami yang umur 60 akan terasa seperti 37. Sungguh. Nak yang tua-tua. Ingatlah tu yang tua-tua. Yang 50 dah tu. Banyakkan letak benda-benda yang merah-merah pada badan bila duduk depan suami. Faham tak ke? Kerana orang lelaki dia suka tengok. Ni dok kadang-kadang kita dah masuk 50 tak pandai nak jaga diri dah. Kuku dah lah panjang macam hantu kubur. Faham tak ke? Dengan muka pun berminyak sekali. Pergi dekat bau macam minyak gas. Bini. Benda-benda kena jaga. Jadi, kalau kita sampai dah mati, nak mandi jenazah tak sah ni.
cukur air mayat. Ada pendapat mengatakan mandikan dulu dan tayamum ganti yang rambut tadi tidak boleh diratakan dengan air. Wallahu a'lam. Kalau tidak banyak, sedikit kita dapat ambil kepahaman daripada penjelasan yang telah kita dengarkan tadi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ni? Ni. Apakah hukum seorang isteri bersolek berhias di pejabat? Tak boleh lebih-lebih. Apakah pesanan Ustaz pada kami sebagai bekalan menghadapi zaman fitnah ini? Zaman kita ini zaman cakap benda yang baik saja. Jangan banyak cakap. Sekarang ni orang kita zaman Facebook, zaman WhatsApp, kita post benda-benda yang baik. Tapi ikhlas. Orang like tak ada masalah. Tugas aku. Jangan duk baca komen-komen orang berbalah. Kosok hati kita. Banyak komen. Mu maki aku maki mu, hentam aku. Betul tak? Ada orang yang suka baca. Orang ni carut, ni baru power komen. Kita. Kosok kita. Kita hak dah apa molek dah. Asal baca komen-komen lagu tu. Kita tak pandai tulis ayat Quran, kita copy paste. Banyak website-website yang bagus-bagus, copy paste dalam muka surat kita, sehari tafsir satu ayat Quran. Sehari satu terjemahan hadis. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira. Siapa yang beriman dengan Allah hari kiamat, zaman sekarang, ucap yang baik saja. Kalau tak boleh nak cakap yang baik, auliyasmud, diam. Nampak? Sebab ada orang dia tak boleh diam, dia kena cakap supaya nampak hebat. Kita tidak dapat redha Allah. Kita sebenarnya mencari sokongan kawan-kawan kita saja. Seronok. Jangan. Orang serang dia post gambar dia dapat 3 like. Tengok macam mana reaksi dia. Selama ni tak ada orang like muka aku. Hari ni 3 like. Esok 10 like print screen. 25 like buat nasi kunyit. Sedekah. Faham lagi? Kenapa? Kerana mereka duduk rasa like itu macam Tuhan tu. Nampak tak? Saya ambil gambar beruk. Itulah fotografi. Ambil gambar beruk. 18,000 like. Awak senyum apa kali senyum? 3 like. Baik beruk. Kalau nak kira ni sebuah like. Tak ada. Cari keredaan Allah. Jangan kita masuk zaman fitnah ni. Zaman kata-mengata, zaman jatuh-menjatuh. Jangan terlibat. Apa pandangan Ustaz tentang aliran Wahabi yang akhir ini banyak menghentam para ulama. Jangan kita terlibat. Jangan terlibat. Nabi bersabda, saya tariku ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Umat aku akan berpecah menjadi 73 puak. Cintani wa sab'una finnar, 72 dalam neraka. Go to hell. Jelas. Wahid fil jannah, satu golongan ya dalam syurga. Ya Rasulullah, man hum fil jannah. Ya Rasulullah, siapa satu yang dalam syurga? Ma ana alaihi wa ashabi. Riwayat yang satu lagi, al-jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah ni macam mana sikap dia? Mereka tidak menghentam orang. Mereka tidak cari aib orang. Mereka tidak kerjanya untuk buka aib orang, rosakkan orang, jatuhkan orang tu jangan. Itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah menerangkan hukum. Begini. Hati-hatilah. Hati-hati. Kerana benda-benda lagu ni dipanggil fitnah akhir zaman. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebenarnya bukan itu soalannya Ustaz. Ustaz, kami baru saja melancarkan Wakaf Felda pada bulan November tahun lepas. Ada tak Ustaz boleh pesanan kepada kami tentang wakaf ni, wakaf korporat? Nak wakaf apa tu? Wakaf tu buat apa ni? Wakaf tu kita mengeluarkan sedikit daripada harta kita. Ni tak kena ni, tak bersedia. Mengeluarkan sedikit harta kita ke jalan Allah SWT. Apa pesanan Ustaz kepada kami ni warga Felda dan juga orang menonton ni Ustaz? Baik. Bila kita sebut wakaf, maksudnya kita sudah apa benda ni panggil fixed depositkan harta kita bagi Allah. Tak faham fixed deposit ni. Jadi kalau akaun biasa kita ambil buat belanja. Ambil belanja ni beli kereta ni belum tentu. Tapi kita nak simpanan tetap. Tetaplah. Itulah wakaf. Maksudnya wakaf ni maknanya putus atau berhenti. Kita tak akan gunakan lagi dah untuk dunia. Kita nak jadi akhirat semata-mata. Jadi siapa yang masuk skim wakaf, siapa yang mengusahakan wakaf, dia sebenarnya sudah memutuskan untuk
akhirat semata-mata, tidak ada sedikit pun padanya dunia. Itulah maksud wakaf. Nah, jadi tak apa yang terlibat dengan wakaf. Kita tak boleh nak kata banyaklah. Mereka ini orang yang jauh dia punya pandangannya sampai lebih daripada alam dunia sampai ke akhirat. Siapa wakaf, maknanya dia sudah selamatkan hartanya, tidak dapat digunakan untuk benda lain, melainkan untuk akhirat semata-mata. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Azhar Dos di atas soal jawab yang rasanya sejam lebih, sejam setengah, hampir 2 jam kita bersama. Ada sedikit